الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Mereka akan senantiasa bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, sesuatu tentang kiamat. Di antaranya ialah bilakah berlakunya kiamat. Oleh itu, wahai Muhammad, bagi tahu, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain daripada Dia. Kiamat itu sebenarnya berat huru-haranya kepada makhluk yang di langit dan juga di bumi. Kiamat itu tak akan datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka juga akan terus-menerus bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, seakan-akan kamu tu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah balik semula kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan dunia, yang bukan sekadar kita akan merasakan nikmatnya dunia yang sempurna dan sejahtera ini, bahkan inilah peluang terbaik untuk kita berikhtiar, bekerja keras, menunaikan segala pertanggungjawaban kita kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala ini, kita ni hamba, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Selalu juga kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti melaksanakannya. Dalam masa yang sama, paling tidak yang dilarang kita mesti meninggalkannya. Alhamdulillah pertemuan kita kuliah maghrib Sabtu malam Ahad minggu yang kedua. Kitab Imam Qurtubi rahimahullah, kitab Rahsia Kematian. Tadi dalam mukadimah Suratul A'raf
beberapa persoalan tentang kiamat. Di antara asasnya kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu, hatta Nabi yang paling rapat dengan Allah Ta'ala pun dia pun tak tahu. Kenyataan rasmi ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Saya sebut tadi suratul A'raf. Bagaimana Allah Ta'ala membuat Nabi supaya bersedia untuk menghadapi masyarakat. Memang pun kita manusia ni, siapa-siapa pun, tak Nabi pun, dia akan senantiasa berhadapan dengan masyarakat. Tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri daripada masyarakat. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan suatu kepastian ke Nabi dia. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kiamat-kiamat ni di antara persoalan yang tak putus-putus sampai hari ini sehingga nanti berlakunya hari kiamat, iaitu persoalan orang bertanya, bila kiamat? Nampak dapat gaya dekat dah ni. Macam-macam dah berlaku ni. Nak kiamat dah ni. Gempa bumi sana, tsunami sini. Apa cakap Melayu? Gempa bumi lah, gempa bumi. Itu belum kiamat lagi. Walaupun ada diberitahu bahawa hari Jumaat akan berlakunya kiamat, tapi tak pasti Jumaat bila. Hari ni Sabtu, semalam Jumaat. Tak runtuh lagi langit. Mana tak kiamat lagi lah. Tengok Jumaat depan macam mana. Nak sebutnya bahawa bila sebut buat kiamat, yang paling utama kita percaya, kita kena yakin akan berlakunya kiamat. Bila Allah Ta'ala kata, Qul innama ilmuha inda Rabbi. Jadi kita yang hidup selepas daripada Nabi kita Muhammad SAW, itulah kita punya jawapan. Kalau anak-anak kita tanya, kawan-kawan kita tanya, maka itu jawapan. Bab kiamat ni tak tahu bila. Yang betul-betul tahu dengan betul dan tepat, inda Rabbi, di sisi Tuhanku. Di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ditekankan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain daripada dia. Allah Ta'ala juga yang tahu. Hatta Nabi itu pun tak tahu. Sehingga diajar oleh Allah Ta'ala, kalau dipersoal jawabkan tentang kiamat, tak tahu bila. Faqulat fis samawati wal ard. Tetapi di antara penjelasan-penjelasan tentang kiamat, kiamat ni benda yang berat. Faqulat, benda yang berat. Huru hara dia, suasana dia. Kita yang tidak merasakan gempa bumi, kita tengok dalam TV tu pun, gempa tu pun mengerikan dah. Kita yang tak pernah merasakan tsunami, kita tengok video-video rakaman tsunami tu berlaku, mengerikan dah. Dengar kalau kita pasang, kita punya rumah ada home, kita di rumah ada smart TV yang besar tu, sebesar ni tu. Lepas tu pula speaker dia pasang home theater. Memang kita dengar bunyi deruman ombak tu pun sudah menakutkan dan mengerikan. Betul lah bila kata saqulat fis samawati wal ard. Saqulat fis samawati wal ard. Benda yang sangat berat. Apa yang berat? Huru hara dia tu. Lintang pukang dia tu. Kelang kabut dia tu. Tak reti nak buat apa dah. Kita bila sakit perut, nak berak benar. Kita tengok macam mana keadaan. Nak berak benar. Nak kencing sangat. Member pula saya dajal. Tak dibuka pintu jamban. Itu baru huru hara nak kencing, nak berak. Ini huru hara kiamat. Allah Ta'ala kata saqulat. Benda yang sangat berat. Dahsyat. Dan yang kedua, pertama tak tahu bila. Yang kedua benda yang sangat berat. Yang ketiga, la ta'tikum illa baghtah.
kiamat tu takkan datang melainkan tiba-tiba je. Tiba-tiba. Saya bulan lepas nak pergi kuliah subuh. Macam yang sebelum tu saya kuliah sini lah. Besok tu besok. Saya nak pergi kuliah subuh ke Bukit Buntung. Keluar daripada Rasa tu, jalan tu jalan hutan, jalan lengang. Tiba-tiba je babi lalu. Tiba-tiba babi lalu. Saya bawa tak laju, 110 je. Jalan lurus. Orang tak ada, takkan nak buat 50. Lenguh ha. 110. Elok-elok saya lalu, dia pun lalu. Tiba-tiba dia lalu. Bodentom. Sebulan masuk workshop. Babi. Sebab dia banyak kereta lalu, aku juga dipilih. Apa saya boleh buat? Tiba-tiba. Saya tak pernah terfikir akan adanya binatang yang lalu lintas. Tak ada, tak terfikir langsung. Tapi pasal tiba-tiba 110 nak break apa? Tak terkona. Dia pun tak toleh ha. Babi mana dia leher nak toleh. Dia kan terus gitu. Mana ada tengkuk nak toleh? Tak toleh. Dia lalu, saya pun tiba-tiba langgar dia. Saya lalu, tiba-tiba dia pun lalu. Itu pun sudah mengerikan. Cuba yang tuan-tuan 110, bodobam, tiba-tiba. Innalillah je lah. Tapi heran ni seorang ni tak keluar belon dia. Dia ada belon tu, tak keluar belon. Tak merasa belon. Tak tahu dia kena dentuman yang kuat kot. Tunggu gajah lalunya baru boleh keluar. Tiba-tiba, baktah, tiba-tiba. Kita tengah duduk baca Quran, tiba-tiba member picit ke pinggang. Pecot. Tiba-tiba. Ini bukannya tiba-tiba babi lalu. Ini tiba-tiba kiamat. Tiba-tiba kiamat. Kemudian Allah Ta'ala mengungkit sekali lagi. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah Nabi tahu. Hafiyun anha, Nabi tahu. Jadi Allah Ta'ala ajar ke Nabi, kalau diungkit juga, ditanyakan juga, bagi tahu je, innama hanya senya ilmuha, pengetahuan tentang kiamat tu indallah, hanya ada di sisi Allah. Selesai. Tapi julah Allah Ta'ala kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia dia tak mengetahui. Sebab itu jangankan kata kita orang Islam, orang yang tak Islam pun mereka pun sudah mula mengkaji akan berlakunya kiamat. Hatta komunis yang tak bertuhan tu pun, dia pun telah menyediakan diri dia untuk menghadapi hari kiamat. Telah mencipta suatu tempat tinggal yang bulat macam bola. Jadi kalau masuk dalam tu siap makan, minum, berak, kencing semua ada, udara cukup. Berlaku macam mana pun ribut taufan, dia selamat. Dia mengenal kiamat secara dia. Sebab itu tuan-tuan, keadaan-keadaan kita manusia ni, siapa-siapa pun boleh menyatakan begitu, begini, begitu, begini. Siapa-siapa pun. Tetapi kepada kita orang Islam yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang betul dan tepat, maka mau tak mau apa-apa pun semuanya berkaitan dengan Allah. Bijak pandai pun kita Allah. Saya nak ungkit balik Hari ni orang bukannya minggu ni, minggu lepas kot. Bagaimana berlakunya perselisihan faham di Malaysia ni tu, sehingga khutbah tajuk dia tentang itulah pengurusan perselisihan. Tuan-tuan, soal perselisihan faham ini bukan benda baru. Bukan pasal kita ni memang macam tu Ustaz. Berbeza bendera, berbeza parti politik. Memang kuat kita punya perbezaan pendapat, berpecah belah. Ingat perpecahan ni baru berlaku sehari dua ni je ke? Pasal ada parti ke?
Sebelum ada parti, sebelum ada bendera, sebelum ada Melayu, Cina, India, dah ada dah perpecahan ni. Sejak bila? Start daripada Nabi Adam AS dan Hawa, ketika mana Hawa melahirkan anak 40 orang, sekali lahir kembar, 20 kembar. Sepasang. Di saat ketika mana membesarnya anak Adam, di antara nama-nama paling popular, top 10 masa Adam itu 2. Satu nama Qabil, satu nama Habil. Ketika mana mereka membesar, sudah ada perasaan ingin berkahwin. Lalu Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Adam, boleh kahwin. Tapi Qabil tak boleh kahwin dengan kembar dia. Dia kena kahwin dengan kembar yang lain. Qabil nak kahwin, dia kena kahwin dengan kembar Habil. Habil nak kahwin, kena kahwin dengan kembar Qabil. Itu ketetapan. Itu pensyariatan. Peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada Adam dan anak beranak dia. Tetapi ketika mana ketentuan Allah Ta'ala itu tidak dipatuhi, disitulah bermulanya perpecahan. Sehingga Qabil tak bersedia untuk mendengar pandangan bapa dia. Qabil tak bersedia untuk menerima ajaran supaya berkahwin dengan kembar Habil. Tak nak dia. Termakan pula hasutan syaitan, tak lawa dia kata. Kembar kau yang lawa. Dihasut. Bertambah kuatlah perpecahan itu. Lalu berlakulah pekerjaan yang buruk. Yang pertama kali atas dunia, pembunuhan. Bagaimana Qabil membunuh Habil. Ketika mana berlakunya perpecahan, tidak mau kembali ke pangkal jalan, berterusan untuk berpijak dengan yang tidak betul dan tepat, masih bergayut di dahan yang rapuh, masih berpegang dengan benang yang basah, maka Qabil tak bersedia untuk hidup bersama lingkungan Adam dan mak dia Hawa. Lalu Qabil memisahkan diri. Maka terpisah dua masyarakat ketika itu. Qabil dengan kumpulan puak dia, Adam dengan kumpulan puak dia. Ketika mana dia mula memisahkan diri dengan Adam, maka tak ada nasihat tunjuk ajar lah. Tak adalah nama dia kuliah, tak ada tazkirah, dia tak nak. Tak nak dengar. Dia tak bersedia untuk mendengar nasihat bapa dia Adam. Dia tak bersedia mendengar tunjuk ajar daripada Adam. Dia mengasingkan diri. Maka perkembangan semasa berkembang biaklah dua puak. Puak Adam alaihissalam dan puak Qabil. Di situ sudah ada. Masa tu Melayu tak ada lagi. Cina, India tak ada. Bendera lagi tak ada. Perikatan Nasional tak ada. Barisan Nasional lagi tak ada. Tak ada. Tapi sudah mula berlakunya perpecahan, perselisihan faham. Berlangsunglah, berkembanglah manusia ketika itu. Maka klimaknya Allah Ta'ala ganapkan puak-puak yang derhaka kepada agama ini. Bila berlakunya banjir besar di zaman Nabi Nuh. Maka berbakilah manusia di atas kapal bersama Nabi Nuh, orang-orang yang soleh. Tetapi selepas daripada itu berlaku juga perpecahan. Berlaku. Tetapi Allah Ta'ala yang baik ini, setiap zaman mesti ada Nabi, mesti ada Rasul. Ramai tak ramai Nabi, 124,000. Betul? Rasul berapa ramai? 350. Betul? Tak betul nanti, betulkan.
Kenapa Allah Ta'ala lantik Nabi Rasul? Pasal nak menjaga supaya tidak berpecah. Tapi tidak mungkin tak berlaku perpecahan. Berlaku. Sehinggalah hari ini, sehinggalah hari kiamat. Tadi dalam mukadimah kita membaca tentang hari kiamat. Hari ini tuan-tuan, perpecahan ini sebenarnya memang itulah lumrah, fitrah. Apa kita panggil memang hidup di atas dunia ini. Kalau kita baca, kalau kita ungkit balik khutbah Jumaat yang 2 minggu lepas tu, memang Allah Ta'ala ni kalau dia nak buat kita ni satu umat boleh. Pasal dia Allah Ta'ala kan. Bukan payah mana pun, kun fayakun. Boleh. Tak muat surau ni. 3-4 tingkat, 5 tingkat mau. Tak muat. Semua yang kedai kopi, yang kedai minum, kedai tom yam, semua mendengar azan, semua berlari untuk menyaut seruan azan. Tapi berlaku perpecahan. Yang kesurau juga. Yang kedai kopi tak bangun-bangun sampai 3 ni pun ada juga. Berlaku. Mana nak mengaji. Mana yang pergi main golf. Mana nak pergi main futsal. Hari ni hari minggu, malam minggu. Sunday ride. Berbasikal. Bermotor. Sebulan 2 ni laluan motosikal, kereta lepeh, motor besar dah tak lalu dah kat Uluyam. Pasal jalan genting tutup. Jadi satu Ahad tak adalah kedengaran deroman, dentuman, motor-motor besar, kereta-kereta lepeh. Tidur pun lena sikit lah sebulan 2 ni. Kalau tidak satu Ahad, sebelum subuh tu bunyilah wow. Kalau tak bunyi macam tu, bukan motor nama dia. Jadi Ustaz cerita-ceritanya apa kena mengenai kata hari kiamat Ustaz? Nak sebutnya, saya nak sebut ni saya nak share. Kita ni kan ada grup WhatsApp. Paling leke-leke pun ada grup WhatsApp Grup kawan-kawan sekolah, dari sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kolej, sepupu sepapat, ipar duai, adik-beradik, keluarga belah mak, keluarga belah ayah. Kadang-kadang mentaliti kita lah. Sebenarnya kalau kita memandang sesuatu tu dengan positif, tidak ada masalah apa perselisihan ni sebenarnya. Tetapi oleh kerana kita gagal untuk memahami konsep, kita gagal memahami konsep perselisihan itu, sehingga kita gagal untuk menguruskan perselisihan itu. Tuan-tuan, jangankan kata di antara kebaikan dan keburukan, sama-sama kebaikan pun ada perselisihan. Ada perselisihan. Soal pemikiran, soal pandangan, orang tua dia ada pemikiran dia tersendiri. Orang muda dia ada pemikiran dia yang tersendiri. Orang yang tak sama latar belakang pendidikan, latar belakang karier kerjaya, sudah tentu mempunyai 1001 macam pandangan, pemikiran, sikap dan pendirian. Orang Islam yang betul-betul percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala, maka apa juga yang disaran oleh Allah Ta'ala, itu yang kita pegang. Saya selalu sebut tuan-tuan, memang kita menafikan, kita menghormati apa juga pandangan. Kita juga sentiasa terbuka pemikiran, berlapang dada untuk mendengar. Tetapi orang Islam ketika mana dihadapkan dengan kehidupan, maka nak tak nak kita kena kembalikan semula pandangan, sikap, pendirian, pemikiran itu kepada agama yang kita pegang. Contoh, Jumaat semalam ni kan
Tajuk khutbah dia, ada ingat lagi tak? Tajuk apa? Tidur ni kali bawa pen, catat. Ustaz pun ada buku ni. Malulah dengan debu-debu dosa. Persoalan malu ni kalau kita kira, ada seorang dia berpendapat, malu apa bosku? Ada macam tu. Kan? Apa malu bosku? Nak malu apa ustaz? Kalau kita malu, habis ya. Betul. Tetapi untuk mendapat jawapan yang pasti dan tepat, maka nak tak nak kita orang Islam kena tanya sepatah dua kepada Allah Ta'ala yang membuat ada rasanya malu tu. Saya cerita bab malu satu. Ada satu sahabat, saya ulang, Nabi pernah buat kenyataan, kurun-kurun yang terbaik, kurun-kurun keemasan yang agung, kurun dia, Qarni, kemudian kurun selepas daripada dia, kemudian kurun selepas daripada tu. Masa batang tubuh Nabi ada, Qarni. Nabi dah tak ada, selepas tu para sahabat, kurun para sahabat. Lepas tu sahabat dah tak ada, lepas sahabat tabi'in. Itu kurun yang terbaik tu. Baik, kita menyatakan kebaikan itu pasal apa? Nabi ustaz, sahabat ustaz, orang yang rapat dengan sahabat, baiklah. Sekadar itu? Tak. Zaman itu, masa batang, jangan kata zaman sahabat, zaman tabi'in, masa batang tubuh Nabi ada, sudah ada negara Islam, sudah ada Islam bernegara, menguruskan masyarakat dan kerajaan dan rakyat. Tidak ada berlaku maksiat, berlaku. Tak ada berlaku zina, berlaku. Sahabat yang bujang, badan kurus, kuat puasa, jaga sangat, pun terlanjur berzina. Ada sahabat yang dah kahwin, ada isteri, pun terlanjur skandal zina. Ada sahabat tukang gali kubur. Hari-hari kalau orang mati, dialah yang gali kubur tu. Last kali terjebak, dia berzina dengan mayat seorang perempuan. Habis apa baiknya ustaz? Dah kata baik. Baik, itu yang kira berat-berat tu. Ambil yang ringan sikit. Satu hari sahabat tu balik malam, nak balik ke rumah dia, on the way nak balik, ada satu rumah, dia tertengok. Dia tengok rumah tu pintu terbuka. Dia tertengok, bukan dia ngintai. Lepas tu semasa dia tertengok tu, pintu tengah terbuka, seorang perempuan buka aurat. Ketika mana berlakunya menengok tak sengaja tu, tengok pula aurat seorang perempuan, dan dia rasa menyesal. Dan dia merasa menyesal. Dia tak intai pun, dia tak rancang pun, tapi tertengok dan dia menyesal. Apatah lagi yang tadi, berzina dengan mayat, skandal. Timbul satu penyesalan, sehingga dia merasakan kekecewaan, sehingga dia merasakan malang nasib aku. Macam mana ni aku nak berjumpa dengan Rasulullah, dengan para sahabat, sedangkan mata aku bermaksiat. Dia menangis mengaung, lalu meninggalkan kota Madinah untuk menyorok pasal rasa malu. Padahal tak ada orang tahu pun. Dulu mana ada TikTok, mana ada selfie, mana ada Facebook. Tak ada orang tahu pun. Dia je dengan Allah Ta'ala yang tahu, dan dua malaikat Raqib dan Atid. Tapi dia punya rasa menyesal, dia rasa malu pasal terlanjur tertengok. Dia melarikan diri pasal tak nak tengok Rasulullah yang suci dan mulia, pasal mata dia jahat.
Tu, patutlah dipanggil zaman itu zaman yang agung. Orang buat salah, menyesal dengan kesalahan dan kesilapan. Tak payah dibawa didakwa pergi mahkamah. Tak payah kita viral dalam medsos. Sendiri mau ingat. Sampai tak nak jumpa dengan orang. Malu. Tu malu. Rasulullah ni, kalau kita dengar cerita-cerita tentang Rasulullah ni punya malu, lebih malu daripada seorang perempuan yang anak dara. Rasulullah. Anak dara yang duduk di balik tabir. Duduk balik tabir dah malu lagi. Tu Rasulullah. Rasulullah bila tengok mana sahabat ni, seorang ni, tak nampak muka, sakit ke, demam ke, kena kencing manis ke? Itu saya tambah. Tanya, Omar, mana Polan bin Polan? Lama dah tak nampak. Cari. Omar pun cari lah. Cari, pergi rumah tak ada, tanya kawan-kawan tak ada, tak tahu. Last sekali Omar cari di pinggir-pinggir bandar. Last sekali pergi ke jauh sikit, jumpa satu gembala kambing. Dia pun tanya, wahai gembala kambing, engkau ada nampak tak seorang pemuda, lebih kurang macam ni lah umur dia, air muka dia bergiam-giam, muka dia ceria, suka muka ceria lah, tak ada muka masam-masam lah. Kata gembala kambing, tak nampak. Kalau orang yang kau cakap tu, memang aku tak pernah nampak. Jadi Omar pun balik lah. Tak dan nak balik tu, gembala kambing panggil balik. Nanti kejap. Tapi aku nampak seorang pemuda. Tapi bukan seperti mana yang kau cakap tu lah. Dia nampak muka sedih, muka tak ceria, nampak kusut, macam orang kecewa. Dia menyuruh kat balik bukit tu. Omar cari lah. Cari jumpa. Jumpalah sahabat yang dah lama, yang tak balik, yang dah lama Rasulullah tak jumpa tu. Dia pun tanyalah apa cerita. Dia pun ceritalah. Aku malu nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa Rasulullah. Pasal mata aku telah melakukan satu maksiat. Aku takut mata aku ni jahat, nak tengok Rasulullah yang baik. Bukan dia. Itu dia sifat orang yang dikatakan kurun yang baik tu. Dan terus menyesal. Takut dengan azab. Macam ada satu sahabat tu, taubat dia tu hebat tak hebat. Dia kata, aku takut nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, kau tolonglah ya Rasulullah. Aku ni buat dosa. Aku takut dengan azab Allah. Engkau boleh tolong tak aku, supaya dosa aku ni dihapuskan, supaya nanti bila aku mati masuk alam akhirat tidak akan dibalas dengan benda yang buruk. Aku takut ya Rasulullah. Dia mengaku silap. Patutlah zaman tu zaman yang agung, zaman keemasan. Pasal manusia yang beriman, ialah manusia ni tuan-tuan, beriman macam mana pun dia bukan nabi yang maksum. Dia bukan malaikat yang maksum. Bukan persoalan buat jahat tu. Persoalannya bersedia tak untuk menerima hakikat benda yang kita buat, ada kala betul, ada kala salah. Bersedia tak menerima hakikat tu? Ketika mana kita buat benda betul, okeylah, alhamdulillah lah. Ketika mana kita buat satu kesilapan, bersedia tak untuk kita menerima hakikat, ada balasan yang akan menanti kita di akhirat? Bersedia tak menerima hakikat tu? Jangankan kata ada denda yang kita akan dikenakan lepas kita mati. Di atas dunia ini pun sebelum kita mati ada kesalahan tertentu yang mesti menerima denda. Bersedia tak? Di situ lah. Hari ini sudah ada mahkamah yang memanggil supaya dibela diri tu.
supaya tak dihukum, supaya pendakwaan tu tak betul, sila berhujah. Dah lah tak mengaku salah, lepas tu kata pula orang lain yang salah. Ni malu. Kita kan suami, memang kita boleh cover lain. Kalau kita baca mukadimah khutbah Jumaat baru ni, malu dengan debu-debu dosa tu, saya bacalah sikit. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tuan-tuan boleh rujuk suratul Kahfi ayat 49. Bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan satu suasana di akhirat. Apa gambar itu? Nanti Allah Ta'ala akan buka satu kitab. Bukan kitab Quran, tak. Kitab yang pernah tercatat sepanjang kehidupan, yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada dua malaikat, Raqib dan Atid. Sehingga Tuhan punya kitab akan bertanya, ya wailatana, celakalah, hai celaka. Atas dunia ni suka sumpah orang. Besok di akhirat dia akan sumpah diri dia. Ya laitana, celakalah kita ni. Apa benda kitab ni? Ma li hadzal kitab. Apa hal kitab ni? Apa hal kitab ni? Baru nak tanya. Hari tu kita kata dah. Kita didik dah. Kita asuh dah. Adik-adik, walaupun dalam bilik air seorang-seorang, ni malaikat ada tahu. Memang toleh kanan member tak ada. Toleh kiri member tak ada. Toleh kanan anak-anak tak nampak. Toleh kiri bini pun tak nampak. Ketika mana kita pegang kita punya handphone, tengok keliling dulu. Okay, line clear. Okay, line clear. Belakang tak ada. Kita pun buka. Memang line clear. Tapi malaikat dua yang tukang catat ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa sini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malaikat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat itu, yang kecil pun dia catat, yang besar pun dia catat. Apa yang Al-Quran sebut, baca kita baca tu, tentang Allah tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Mana misqala dzarratin khairayah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Benda yang baik ataupun benda yang buruk, sama ada kecil ataupun besar, nanti Allah Ta'ala akan perlihatkan balik semula. Inilah makna dia. Kitab yang mencatat segala perkara yang kita buat, besar ke kecil, buruk ke baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, akan diperlihatkan. Ini di antaranya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maknanya kitab itu akan diperlihatkan semula kepada kita. Yang kecil ataupun yang besar, sedikit pun tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Inilah keimanan kita. Inilah keyakinan kita. Kalau kita ada keyakinan yang betul seperti ini, habis macam mana Ustaz? Kalau kita pernah buat jahat, Allah Ta'ala ni baik. Baik tak baik Allah Ta'ala ni, kalau kita bersedia untuk menerima hakikat yang kita buat tu salah, kita ada rasa penyesalan yang amat sangat. Apatah lagi kalau kita biarkan tulisan
yang mencatat kita buat jahat tu nanti akan dibawa besok pada hari kiamat, kita akan diazab. Maka dibuang siap-siap, dipadam siap-siap di dunia ini. Padam macam mana ustaz? Kitab tu tak nampak, malaikat jaga. Itulah nama dia taubat. Yang agama mengajar kita ni taubat. Itu kan kata baik Allah Ta'ala ni. Macam mana buruk kelaku sekalipun, buruk perangai sekalipun, kalau kita bersedia untuk bertaubat, kembali semula kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata dah kan, innallaha ghafurur rahim. Atas dunia ni ialah catatan-catatan lain daripada Raqib dan Atid ni kita boleh padam. Kita simpan dalam komputer. Kita boleh delete. Tak ada pun kita pegang je motherboard tu, kita bakar, habis. Tak ada pun bangunan yang nyimpan maklumat tu kita bakar sama bangunan sekali. Habis. Itu masalah apa? Tak ada pun kalau ada orang mendakwa kita, kita upahlah peguam bela untuk membela kita, untuk menolak pendakwaan tersebut. Atas dunia boleh ya. Tapi di akhirat, kitab yang ditulis oleh malaikat itu, siapa nak padam? Cuba baca surah Jumaat tengok. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum, nanti pada hari tersebut Allah Ta'ala akan menceritakan semuanya kepada kamu. Bima kuntum ta'malun, apa juga yang pernah kamu lakukan hari itu sepanjang hidup di atas dunia. Kan kita ni kalau mati ni, kalau boleh tak nak mati ya. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu. Kan sebahagian masyarakat ni dia tak nak mati-mati. Dia tak nak mati. Dia hidup berapa tahun. Saya semalam hari Jumaat menyambut birthday yang ke-58. Saya ingat dia 28 tahun punya. Semalam 58. Jadi kalau boleh, yalah baru 58. Banyak lagi tak rasa nikmat ni. Jepun tak pergi lagi. Amerika tak pergi lagi. Motor besar tak naik lagi. Kaya tak rasa lagi. Bini baru satu. Jadi kalau boleh tak nak mati-mati lah. Kesihatan jaga. Jaga jangan kena gaut. Jaga jangan kencing manis. Jaga jangan jantung sumbat. Pasal tak nak mati. Allah Ta'ala kata, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kita nak lari daripada kematian tu, kita lari ke mana pun, dia akan datang berjumpa dengan kamu. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan cari kamu, akan berjumpa dengan kamu, akan berjumpa, mulaqikum, akan berjumpa dengan kamu. Kita ke mana kematian yang kita lari tu, dia kejar kita, jumpa kita, mati kita. Mati kita. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah kita mati, kemudian kita akan dikembalikan. Mana kalau kita dikembalikan, maknanya asal usul kita dari situlah. Kemana akan dikembalikan? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan dikembalikan semula kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang terang. Alimul ghaibi wasyahadah. Benda yang tak nampak pun Allah Ta'ala tahu. Benda yang nampak apa lagi Allah Ta'ala tahu. Kita akan berjumpa dengan dia bila kita mati. Ketika mana kita mati, ketika mana lepas mati berjumpa dengan dia yang maha mengetahui itu,
Allah Ta'ala akan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan menceritakan, menghabarkan kepada kamu apa juga perkara yang pernah kamu lakukan sepanjang hidup di atas dunia. Maklumat-maklumat seperti ini, kalau kita gagal membacakan kepada masyarakat dan kita gagal untuk mendengarnya, menerima dengan dada yang lapang, pemikiran yang terbuka, siapa yang untung, siapa yang rugi sebenarnya? Setengah orang, dia berasa untung tak dengar. Menyakitkan telinga je Ustaz. Menyakitkan telinga je. Tuan tengok celaru tak celaru masyarakat Islam lagi dia berfikir. Ini realiti ya. Ada beberapa surau masjid, ada kuliah, ada azan dikumandangkan. Jadi, yalah kita ni nak tak nak bila hidup bermasyarakat, kita kena hadap semua masyarakat ni. Ada orang yang bersetuju je. Tak apa Ustaz, apa salahnya dilakukan azan, dikumandangkan azan. Azan ni kan kalimah yang mulia. Kita memuji, kita memuja, kita membesar-besarkan, kita mengagung-agungkan Allah Ta'ala. Apa masalah dia? Tapi ada orang tak suka. Apa salahnya Ustaz kalau kita kuliah, kita perdengarkan dengan speaker kita yang mahal ni. Kita beli mahal-mahal, tapi tak dapat diperdengarkan kepada anak Korea. Rugilah Ustaz. Tapi bukan semua orang boleh terima. Ada yang boleh menerima, ada yang tak boleh terima. Kadang-kadang yang komplain ni bukan ramai pun, seorang dua je. Yang menerima ramai, bersop-sop ramai. Yang tak terima seorang dua. Tapi bila diajukan komplain tu, yang diterima komplain tu yang seorang tu lah. Seorang komplain, habis semua terima. Tapi yang ramai-ramai menerima tu tertolak macam tu je. Cuba kita mikir segi logik akal tengok. Cuba ni mana? Kita ada 5-6 orang anak. Mak kata hari ni mak nak masak nasi lemak. Ada seorang anak, tak payahlah mak, nasi lemak je manjang-manjang. Cokodok hari ni. Seorang dia komplain nak cokodok. Ramai nakkan nasi lemak. Engkau seorang cokodok. Tak payah, makan nasi lemak je. Senyap. Tapi kita masyarakat ni, seorang tak suka dengan azan dilaungkan, habis tak dipasang speaker keluar tu. Seorang je pun. Seorang je tak nak terima hakikat, perlu mengaji, kena belajar. Apa salahnya dilaungkan azan, dilaungkan kuliah-kuliah maghrib di speaker-speaker yang mahal ini. Tapi pasal seorang, dah tutup. Tak tahu di mana logik munasabah akal kita boleh terima. Kadang-kadang orang yang komplain tu tak bertanggungjawab pun. Tak tahu apa pasal, kenapa dia mendakwa tu. Apa alasan dia tak nak dengar azan tu, tak nak dengar kuliah tu. Apa alasan dia? Tanpa alasan yang munasabah dan kukuh. Cuma alasan dia, pagi azan dilakukan Ustaz, kami nak tidur. Tengah hari cucu nak tidur Ustaz. Cucu pula nak tidur. Kenapa tak boleh dikumandangkan kuliah? Yang nak dengar kuliah kan orang dalam surau. Orang luar surau tak dengar. Yang tak dengar dia seorang. Orang lain nak je dengar. Alasan tak nak. Kalau kita tengok budaya kita orang Melayu, apa orang kita sebut? Nak si budaya, tak nak si budalih. Tuan-tuan, ketika mana nak datang ke surau, macam mana tak larat pun bertongkat, tuan-tuan datang. Tuan-tuan dayakan juga, bertongkat lah, aku nak pergi surau. Aku nak sembahyang berjemaah. Aku nak dengar kuliah. Puluh-puluh tahun aku tak reti agama. Di saat akhir-akhir umur ni, apa salahnya aku reti sikit? Nak masuk pondok tak larat. Dulu tak mengaji dah. Dulu jahil dah.
Takkan hujung-hujung umur ni pun nak jahil sampai ke mati. Dia akan dayakan juga. Tak larat-larat, bertongkat lah. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Apa nama wheelchair? Kursi roda. Bang, abang cacat lah. Memang kat rumah pun tak apa. Tak apalah Ustaz. Ini kemujur Ustaz ada wheelchair Ustaz. Orang lain wheelchair pun tak ada. Dia apa salahnya Ustaz? Saya naik wheelchair, bukan payah mana pun. Tekan je butang, jalan lah. Dia nak Dia nak. Dia nak. Dia dayanya lah. Tapi kalau dia tak nak, sibuk dalih lah. Dia tak nak, macam jangan dalih lah. Dengar kuliah. Ustaz kan kuliah. Ustaz kan kuliah agama. Ustaz sama politik. Itu alasan dia. Ustaz bukannya ngajar agama. Ustaz mengata ke orang. Mengumpat, mengata, mengeji, memfitnah, mencari-cari alasan. Supaya dia tak nak tu munasabah. Dia berasa munasabah. Macam tadi saya bacalah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian ni kita lari macam mana pun, tetap kematian akan datang berjumpa dengan kita. Tapi dia berasa dia dayakan juga. Dia jaga juga, tak nak mati. Tak apalah. Usahakanlah. Ikhtiarlah. Kadang-kadang kita usaha ni kadang-kadang tak tahulah betul ke tak betul kan. Tuan-tuan, ni kalau sebut ni kan, kalau sebut kau orang marah pula. Tak sebut kan tak puas hati pula kan. Mana nak larat? Kalau kita makan, kita nak makan. Makan apa nama dia? Nasi rahmah. Rahmah ke rahmat? RM5. Nasi RM5 tu dapat makan ayam goreng ah? Nasi lemak boleh RM5. Takkan pagi nasi lemak, malam nasi lemak, petang nasi lemak, malam nasi lemak, berlemaklah badan. Tuan-tuan nak mengawinkan anak-anak, nak buat kenduri kendara. Tetamu datang daripada jauh. Takkan nak hidang samosa je. Takkan nak hidang makanan rahmat RM5. Nasi berani dapat RM5. Nasi berani dapat ke RM5. Tu tanya kedai tokek Barakah bawah tu. Barakah kan? Tanya dia tengok. Mamak saya mau nasi rahmat Tuan-tuan, kalau kita nak, kita akan dayakan. Tapi kalau kita tak nak, tak adalah, tak upaya lah. Sebab itu, bila Allah Ta'ala kata kiamat, kita kena dayakan juga. Dayakan apa? Kita kena bersedia untuk menerima kiamat. Saya selalu ulang tuan-tuan. Apa dia? Kalaupun kita tak bertemu dengan kiamat yang dahsyat itu, kita akan bertemu kiamat masing-masing. Kematian setiap orang daripada kita tu, itu kiamat tu. Hancur. Bila kita mati, kiamat hancur. Dah tak ada apa dah. Dah tak boleh solat, dah tak boleh sedekah, dah tak boleh mengaji, dah tak boleh ke masjid, dah tak boleh berjemaah, dah tak boleh azan, dah tak boleh mendengar azan. Tu, kiamat kecil nama dia. Memang tak nafi, lambat lagi kiamat Ustaz. Lambat-lambatlah, tapi persoalan kiamat kecil yang setiap orang jiwa akan bertemu kematian itu, ke mana kita nak lari? Ada singa-singa surau, dia berjaya mendidik anak Korea dia, malam Jumaat baca Yasin. Tiap-tiap malam lepas Isyak ada kuliah pun dia baca Suratul Muluk. Tuan-tuan tak baca lagi Surah Muluk
Setengah surah dia dah beramal dah. Dia beramal surah Muluk. Ada setengah surah masjid hari Jumaat lepas sembahyang berzikir berwirid, hari Jumaat dia baca surah Kahfi. Tuan-tuan, kehebatan yang ada pada Al-Quran ini bukan sama macam kehebatan yang ada pada WhatsApp, medsos, Facebook, Instagram, TikTok. Hari ini kan medsos yang paling top hari ini atas dunia, daripada Jepun sampai ke China, sampai ke Amerika, Mexico, medsos, TikTok yang paling top. Tapi kita orang Islam, macam mana top sekalipun medsos, kita ada Al-Quran yang paling top dulu, kini dan selama-lamanya. Hebat tak hebat Al-Quran ni, jangankan kata kita berjaya mengerti dan memahami, kita membaca tu pun sudah ada suatu kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mari kita baca suratul Muluk. Kalau kita berjaya menjadikan satu amalan, membaca suratul Muluk, berapa ayat je? Lebih kurang 30 kan? Berapa ayat surah Muluk? 30 kan? Sikit je. Sikit je. Di antaranya Nabi pernah sebut, orang yang berjaya menjadikan bahan bacaan dia suratul Muluk, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan syafaat, sehingga dosa-dosa dia, kesilapan, kesalahan dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Syafaat. Pasal tuan-tuan, di atas dunia, tak apalah kawan-kawan boleh tolong. Kroni-kroni boleh tolong. Isteri boleh tolong. Bini boleh tolong. Semua orang boleh tolong. Tapi di akhirat, siapa nak tolong? Saya sebut dah itu, di akhirat nanti, jangan kata nak minta tolong. Kita sendiri tak ada pakaian, telanjang. Kita sendiri tak ada selipar kasut berkaki ayam. Dahlah telanjang bulat macam tu, kaki ayam, tak bersunat. Kan saya sebut dah itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dah kalau telanjang semua tak malu ke? Nanti tak ada nengok-nengok ke? Keadaan hari kiamat, memikirkan masa depan, syurga ke neraka, akan ditimbang segala amalan, akan dibuka kitab yang mencatat amalan sepanjang hidup di dunia, itu lebih merumitkan daripada nak memandang sana, mandang sini. Siapa nak tolong? Kan kita belajar kan, hari kiamat ni di antara suasana dia apa? Panas. Panas tak panas, seolah-olah matahari di atas kepala. Panas tak panas, sampai berpeluh, sampai banjir peluh. Siapa nak tolong? Muslim Care pun tak ada dalam masa tu. Tuan-tuan tak apalah, ada Muslim Care boleh tolong. Tak ada dah Muslim Care, tak ada masa tu. Jepam pun tak ada dah. Bomba pun telanjang dah semua. Jangan kata bomba dah tolong bawa bot dah. Tak ada, telanjang semua. Yang berhormat, tak ada dah, semua telanjang. Kaki ayam, selipar pun tak ada. Tak bersunat lagi. Siapa akan tolong? Tak ada dah. Allah Ta'ala sahaja yang boleh tolong. Allah Ta'ala ni baik tak baik, belum lagi berlaku kiamat, dia bagi tahu dah. Baca suratul Muluk. Jadikan amalan membacanya suratul Muluk. Baca je baru tu, baca je. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca je. Kalau membaca Quran tu pun sudah ada nikmat, sudah ada janji yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi penolong besok dalam kubur, yang akan menerangkan kubur, yang akan menolong kita di akhirat. Bagaimana agaknya kalau kita berjaya memahami Al-Quran itu, ada suruhan yang kita kena buat, ada larangan yang kita kena tinggalkan.
kita melaksanakan apa juga yang disuruh oleh Al-Quran. Lagi ialah, kalau kita baca pun ada nikmat yang akan kita dapat. Apatah lagi kita berjaya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Oleh itu tuan-tuan, sepanjang hidup ini, tak kisahlah sakit ke sihat, tak kisahlah tua ke muda, tak kisahlah lemah ke kuat, kita ambil je peluang. Ambil je peluang. Supaya masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, umur yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala tidak akan sia-sia. Kita tak rela untuk kita perbiarkan umur ini habis begitu sahaja. Wallahu a'lam, sekadar itulah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita terus berpegang pada agama, sehingga kita akan bersedia untuk mendengar kata-kata agama. Paling tidak saya kata tadi, yang disuruh kita mesti buat, yang dilarang kita mesti tinggalkan. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdi